A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri 1441 Hijriah bersamaan dengan 2020 Masihi diucapkan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, khususnya kepada warga KTD, pelajar dan juga staf. Semoga tahun ini Ramadan terlaksana dengan lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah. Tahniah juga diucapkan kepada semua kerana telah berjaya melalui Ramadan dengan jayanya. Alhamdulillah. Madrasah Ramadan samalah fungsinya dengan KTD sebagai institusi pendidikan yang berperanan untuk mendidik warganya. Cuma bezanya Madrasah Ramadan ialah satu tempoh latihan intensif selama sebulan bagi orang yang beriman yang akan mendapat sijil takwa. Sedangkan KTD melalui latihan selama 3 tahun bagi pelajar SPM jika berjaya akan mendapat melahirkan sijil diploma. Kedua-duanya berfungsi untuk memastikan perjalanan hidup kita berjaya di dunia dan di akhirat. Tetapi bidang latihan sedikit berbeza dari segi fokusnya, di mana Madrasah Ramadan berfokus kepada pendidikan kerohanian. Namun aspek-aspek lain seperti kebendaan dan fizikal atau jasmani juga kemasyarakatan tidak diabaikan. Contohnya, bila dalam pendidikan Ramadan diutamakan aspek-aspek kerohanian seperti solat, baca Quran, zikir, doa. Tetapi aspek-aspek jasmani, misalnya bila berpuasa maka setelah kata bila berpuasa maka tubuh badannya akan menjadi sihat. Begitu juga aspek-aspek kemasyarakatan, apabila kita berpuasa dianjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Semoga dengan demikian insya-Allah kita akan dapat puasa orang yang berpuasa dan pada masa yang sama akan melahirkan hubungan yang erat di kalangan anggota masyarakat. Begitu juga latihan diploma di KTD berfokus kepada pendidikan akademik. Namun aspek-aspek lain seperti kerohanian, kemasyarakatan dan lain-lain tidak diabaikan. Di mana aspek akademik ini adalah pendidikan profesionalnya. Tetapi di KTD aspek-aspek kerohanian juga tidak diabaikan. Di mana kita ada program khususnya ialah seperti pesat yang telah diluluskan oleh MQA, di mana pesat ini berfungsi untuk mendidik kerohanian dan saksiah pelajar. Pesat ialah program pembangunan saksiah terpuji. Ini merangkumi aspek skill-skill pendidikan, skill pengurusan dan juga skill-skill lain yang diperlukan dalam sebagai seorang mahasiswa. Kedua-duanya berharap untuk melahirkan bekal untuk hidup dunia dan akhirat. Maknanya Madrasah Ramadan untuk melahirkan bekal, sedangkan pendidikan di KTD juga untuk melahirkan bekal. Dan kedua bekal ini untuk kita hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Di mana Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah memelihara diri daripada keaiban, meminta sedekah, iaitu dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal, yang mendapat memikir dan memahaminya. Sedangkan takwa tidak mungkin diperolehi kecuali melalui pendidikan, sama ada dalam Madrasah Ramadan atau melalui pendidikan formal seperti KTD. Inilah yang dijadikan asas falsafah pendidikan KTD yang berdasarkan kepada surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu. Beberapa darjat, dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Semoga dengan didikan ini akan mampu melahirkan warga KTD yang benar-benar dapat menghayati slogan mengaji biar pandai, perangai biar jauh, dan hidup biar boleh tumpang. Atau dengan kata lain, you must be professionals, you must be highly ethical, and you must be of service to everybody. Sehingga hasilnya nanti insya-Allah bila mati akan masuk surga Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari raya bukanlah baju baru. Hari raya juga bukanlah makan sedap. Hari raya juga bukanlah balik kampung. Dan hari raya juga bukanlah banyak lagi. Nah, tapi hari raya ialah hari merdeka. Hari pembebasan daripada perhambaan kepada hawa nafsu. Balik pada fitrah perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Hari raya ialah hari di mana manusia berada dalam keadaan suci bersih. Setelah dilatih dengan latihan Ramadan, dengan puasa dan segala pakejnya, sehinggalah menghasilkan takwa. Begitu juga pendidikan akademik seharusnya dilihat bukan sahaja sijil. Pendidikan akademik bukan sahaja dilihat sebagai peluang pekerjaan. Dan pendidikan akademik bukan sahaja dilihat daripada perspektif keselesaan kehidupan di dunia semata-mata. Ia merangkumi persiapan hidup di dunia dan di akhirat. Persiapan ialah satu proses mempersiapkan manusia supaya memenuhi kehendak dan fungsi hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah seperti yang dilaksanakan dalam surah Az-Zariyat 51 ayat 56, bahawa Allah tidak jadikan manusia ini kecuali untuk melaksanakan ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan begitu juga supaya Allah jadikan atau kita jadikan seperti yang dikehendaki oleh Allah, bahawa kejadian manusia ini adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah yang harus kita persiapkan setiap pelajar melalui didikan di KTD. Pun begitu, mereka juga mestilah mampu memahami suasana sekitar secara yang betul. Sehingga mampu pula membuat persiapan bekalan yang betul. Dengan kata lain, mereka mempersiapkan diri dengan pendidikan yang bersepadu dari berbagai perspektif. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, KTD berhasrat untuk melahirkan sumber tenaga manusia seperti dalam cerita yang kita petik di bawah, di mana Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengadakan pertemuan dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, lalu bertanya, apakah cita-cita kamu? Seorang dari mereka berkata, aku mengharap supaya Allah menganugerahkan kepadaku emas sebesar Bukit Uhud supaya aku dapat infak. Dan seorang lagi berkata, aku bercita-cita supaya Allah memberikan rezeki kepadaku dalam bentuk kuda seramai penuh kota Madinah supaya dapat aku gunakan untuk pergi berperang fi sabilillah. Sedangkan yang ketiga berkata, aku bercita-cita supaya Allah memberikan rezeki dalam bentuk hamba seramai penuh kota Madinah untuk dimerdekakan pada jalan Allah. Khalifah Umar radhiyallahu anhu diam, tidak berkata apa-apa, tetapi hanya teringat memikirkan kata-kata tersebut. Seorang daripada mereka bertanya, Khalifah Umar, apakah cita-cita kamu? Kami telah memberikan cita-cita kami, tetapi Umar mempunyai cita-cita yang sungguh pelik dan gharib. Lalu berkata, aku bercita-cita supaya Allah menganugerahkan lelaki penuh dalam masjid ini bersifat seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inilah satu peristiwa yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dalam konteks pendidikan, di mana orang yang kita ingin lahirkan di KTD adalah orang yang berbentuk 4 perkara ini. Pertamanya, emas. Barangkali ini boleh dirujuk kepada kekuatan ekonomi. Maknanya, pelajar-pelajar KTD seharusnya melalui proses pendidikan dan harus
dengan pendidikan ini, mereka akan dapat menceburkan diri dalam bidang perniagaan sehingga mereka mempunyai kekuatan ekonomi. Dan inilah yang berikan perhatian, iaitulah mata pelajaran entrepreneurship ataupun keusahawanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh berdikari, terutama dalam bidang keusahawanan ini. Dan yang keduanya ialah kuda. Kuda ini adalah merupakan lambang kepada kekuatan material dan ketenteraan untuk jihad. Dia juga merupakan sumber kekuatan ekonomi, no? So untuk pergi berjihad. Dan ketiganya ialah hamba. Hamba ini adalah lambang kepada human resources untuk kegiatan ekonomi, politik dan sosial yang juga dikira sebagai labor ataupun pekerja yang boleh digunakan di semua sektor. Sedangkan Abu Bakar adalah merupakan satu lambang kepada well-rounded personality yang dianggap sebagai leader dalam semua bidang. Sama ada dari segi ketenteraan, leader dari segi politik, leader dari segi ekonomi dan juga dari segi profesional dan lain-lain. Inilah yang harusnya kita berusaha untuk lahirkan pelajar-pelajar KTD, insya-Allah. Walaupun mereka hanya diploma. Sepertilah juga seorang ayah mendidik anak-anak hanya dah di peringkat sekolah rendah sahaja sebab ibu ayah tidak berpendidikan. Tetapi dengan proses pendidikan awal yang diberikan oleh ayah ibu di rumah, dalam keadaan hanya tahu menulis membaca sahaja, tetapi anaknya dididik sehingga akhirnya dapat memenuhi semua sektor ekonomi. Ada yang bidang profesional, ada yang bidang ketenteraan, ada yang bidang pentadbiran, pengurusan, ada yang macam-macam. Jadi oleh sebab itu, marilah kita berusaha sama-sama di KTD ini untuk kita jayakan hasrat untuk melahirkan personality yang well-rounded personality dengan mempersikapkan semua yang ada dengan kita untuk nak menguasai atau untuk nak menceburkan diri dalam bidang ekonomi, dalam bidang juga pekerjaan yang mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita pada hari ini. Cuma kalau kita rumuskan, apa yang kita inginkan ialah dalam bidang yang sangat besarnya ialah dua bidang yang besar, iaitu dari bidang profesional dan juga bidang diniah ataupun keagamaan. Semoga dengan pendidikan yang bersepadu ini, insya-Allah kita akan dapat melahirkan warga KTD yang boleh memberi sumbangan kepada dunia pekerjaan dan juga dunia pendidikan di Malaysia ini untuk masa depannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.